Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan sambung. Kita akan sambung latihan UPSR kita hari ini. Cikgu sudah bagi tadi soalan UPSR bahagian kertas objektif, kertas 1 bahagian objektif. Dan untuk video ini cikgu akan bagi jawapan. Cikgu akan bagi jawapan. Cikgu akan bincangkanlah. Okey, satu persatu kenapa jawapan dia A, B, C ataupun D. Jadi seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa topik yang kamu mahu cikgu ulang kaji, okey, cikgu ulang kaji untuk kamu. Walaupun kita sudah habis belajar tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6, kita sudah buat ulang kaji, tapi kalau ada lagi yang kamu kurang faham, kamu boleh beritahu cikgu. Jadi cikgu akan hentikan sekejap latihan UPSR ni. Kita akan belajar semula, ulang kaji dan selepas tu kita akan sambung balik. Okey? Tapi untuk video ni kita akan tengoklah apakah jawapan-jawapan kepada latihan UPSR yang cikgu beri untuk hari ini. Okey? Jadi kita akan sambung. Kita sudah buat soalan 1 sampai soalan 16. Okey, soalan 1 sampai soalan 16 dan sekarang kita akan sambung soalan 17. Okey, soalan 17 ni Raja 11 menunjukkan struktur bangunan. Okay, diagram 11 shows a building structure. So, Raja 11, berapakah jumlah bentuk yang terdapat dalam struktur itu? How many shapes are there in the structure? Jadi, kalau kamu masih ingat, struktur, struktur bangunan maksudnya bentuk-bentuk. Okay, bentuk-bentuk bangunan, kamu sudah belajar benda ni masa tahun 5. Okay. Masa tahun 5 kalau kamu masih ingat. Masa tahun 5. Dekat-dekat bab akhir. Okey, bab akhir. Di tahun 5 kamu dah belajar beberapa bentuk struktur. Kita ada bentuk segitiga dan kita ada bentuk silinder. Okey, kita ada bentuk piramid. Dan kita ada bentuk segi empat tepat. Okey, kita ada bentuk bulat. Kita ada bentuk hemisfer. Hemisfer tu maksudnya separuh. Ini separuh daripada bulat ataupun sfera. Ini adalah bulat, okay, ataupun sfera. Jadi separuh kamu lukis macam ni lah. Separuh daripada sfera tu nama dia adalah hemisfer. Jadi kamu sudah belajar sebenarnya ni masa tahun 4 dekat akhir bab untuk tahun 5. Jadi kalau kamu ingin tengok balik, untuk hafal balik, kamu boleh tengok. Jadi untuk jawapan 17, dia tanya berapakah jumlah bentuk yang terdapat dalam struktur itu. Okay. So untuk nombor 17, jawapannya adalah B. Okay. Jawapannya adalah B. Ada 3. Okay. Ada 3 iaitu segitiga, segi empat tepat dan juga bujur. Okay. So maksudnya kita ada 3 lah. Kita ada segitiga, segi empat tepat dan juga bujur. Okay, so ada 3 bentuk struktur yang ada dalam soalan nombor 17. Okay, itu adalah tahun 5. Jadi nombor 18, kalau kamu tengok Raja 12 menunjukkan sebuah kereta sedang bergerak. Okay, kita ada tengok antara berikut yang manakah merupakan daya geseran. Okay, so daya geseran daya ni kamu sudah pernah belajar dekat tahun 6. Okay? Kamu sudah pernah belajar dekat tahun 6. Jadi daya geseran adalah dekat bahagian bab daya. Jadi 18 jawapan dia adalah D. Okay? Jawapan dia adalah D. Daya geseran ni adalah satu daya bertentangan dengan pergerakan kita. Okay, so contohnya kalau kamu bergerak ke arah kanan, okay, kamu bergerak ke arah kanan, daya geseran kamu akan berlawanan arah. Okay, so itu adalah daya geseran. Daya geseran ni adalah sesuatu daya yang akan berlawanan arah dengan pergerakan kita. Okay, jadi contoh pula kalau kamu pergi ke kiri, jadi daya geseran kamu akan ke arah kanan. So daya yang berlawanan arah adalah daya geseran. So daya geseran yang akan buat
seseorang tu boleh terhenti, tayar haus contohnya. Okey, so tu adalah daya geseran. So tadi nombor 17 jawapan dia adalah B, nombor 18 jawapan dia adalah D. Okey, ke arah sini. Itu adalah daya geseran disebabkan pergerakan kereta ni dia bergerak ke arah sini. So daya geseran adalah bertentangan arah. So itulah jawapan dia adalah S, adalah D. Okey, ni kamu sudah pernah belajar. Di nombor 19. Okey, nombor 19, apakah fungsi wayar penyambung dalam 1 liter elektrik? Apakah fungsi wayar penyambung dalam 1 liter elektrik? So ni kamu sudah pernah belajar dekat tahun 5. Okey, dekat tahun 5. So kalau kamu masih ingat, dekat tahun 5 dekat bahagian elektrik. Okey, tahun 5 bab elektrik kamu ada belajar. Okey, kamu ada belajar, kita ada contohnya mentol. Kita ada mentol. Ni mentol. Dan juga kita ada wayar. Okey, kita ada wayar. Okey, kita ada wayar and kita juga ada bateri. Satu panjang, satu pendek, satu panjang. Dan juga kita ada suis. Okey. Dan juga kita ada suis. Okey. Jadi ni adalah salah satu liter. Salah satu liter elektrik yang lengkap yang kamu sudah pernah belajar dekat tahun 5. Okey, so apakah fungsi wayar? Apakah fungsi wayar? Soalan dia adalah apakah fungsi wayar? So ni adalah wayar. Wayar penyambung. Okey, wayar penyambung. Semua yang garis lurus ni adalah wayar penyambung. Sebab apa tu nama dia? Simbol untuk wayar penyambung adalah satu garis yang lurus. Okey. Jadi apakah fungsi wayar penyambung? Nombor 19 jawapan dia adalah B, mengalirkan arus elektrik. Okey, mengalirkan arus elektrik. Maksudnya bila kita ada mentol tadi dan juga ni bateri. So contohnya kita ada mentol. Okey, dan juga kita ada suis. So wayar-wayar ni lah yang akan sambungkan cas-cas daripada bateri ni kepada mentol. So pergerakan dia adalah begini, dia akan berjalan, arus elektrik tu dia akan mengalir. Dan macam mana dia mengalir, macam mana dia bergerak adalah disebabkan oleh wayar-wayar penyambung. Okey, disebabkan oleh wayar-wayar penyambung. Jadi kita tengok pula soalan nombor 20. Okey, kejap. Okey. Antara berikut objek yang manakah paling stabil? Kamu sudah pernah belajar juga objek yang paling stabil dekat tahun 5. Okey, objek yang paling stabil dekat tahun 5. Dekat tahun 5 bahagian teknologi, bab teknologi kamu sudah belajar. Objek yang stabil dia kena ada luas permukaan. Okey, luas permukaan dan juga dia punya ketinggian. Okay, ketinggian dia tidak terlalu tinggi. So luas permukaan kenalah besar. Okey, dan ketinggian dia kenalah rendah. Okey, so kalau kamu masih ingat lagi contoh, kita ada satu bas. Okey, kita ada satu bas yang tinggi. Kita ada satu bas yang tinggi, ni roda dia. Ini adalah cermin bas tu. Okey, cikgu tengok pandai melukis. Banding dengan kalau kita ada satu bas yang rendah sedikit. Okey, kita ada satu bas yang sedikit rendah. So, yang lebih stabil adalah bas ini. Sebab ketinggian dia adalah rendah. Berbanding dengan ni, ketinggian dia tinggi. Okey, so luas permukaan lagi, kalau kamu masih ingat, tahun 5, kalau kerusi yang macam ni, luas permukaan dia adalah rendah. Berbanding dengan kalau kerusi yang mempunyai kaki yang begini, permukaan dia adalah lebih besar. Okey, kalau kamu tengok sini sahaja permukaan dia. Kalau yang kerusi yang ni, permukaan dia adalah lebih besar. Okey, adalah lebih luas. So bila permukaan adalah lebih luas ataupun lebih besar, kerusi yang ini adalah lagi stabil. Okey, adalah lagi stabil. Jadi kalau nombor soalan 20 ni kita kena cari objek yang rendah,
kita kena cari objek yang mempunyai luas permukaan yang tinggi. Okey, so nombor 20. Okey, nombor 20 yang paling stabil adalah D. Okey, yang paling stabil adalah D. Jadi sebab kalau kamu tengok permukaan kerusi adalah lebih luas, okey, lebih luas berbanding dengan contohnya periuk ni kecil. Okay, bola ni pun sedikit kecil dan pasu pun adalah kecil. So kerusi tu mempunyai luas permukaan yang lagi tinggi dan satu lagi kita kena tengok dia punya ketinggian. Okay, kita kena tengok dia punya ketinggian. Ni kalau kamu tengok macam pasu ni, ketinggian dia adalah tinggi berbanding dengan luas tapak dia. Okay, tapak dia kecil tapi dia tinggi, so dia tidak stabil. Okay, so yang paling stabil adalah kerusi. Yang paling stabil adalah kerusi. Okay, so jawapan 20 adalah D. Okay, jawapan 20 adalah D. Okay, so 21 kita sambung, ada lagi dua soalan. Okay, so 21 Raja 13 menunjukkan suatu penyiasatan. Okay, so kita ada cecair berwarna, kita ada kelalang, salur kaca dan juga bikar. Apakah yang akan berlaku apabila kelalang kon diletakkan ke dalam bikar? Okay, so ni juga adalah tahun 5. Jadi kebanyakan soalan adalah daripada tahun 5 untuk video ni. Ni adalah bahagian tahun 5 bab haba. Okay, maksudnya kalau kamu masih ingat, haba ni dia boleh menyebabkan pengecutan dan juga pengembangan. Pengembangan maksudnya benda tu akan menjadi besar, okay? Dia akan naik ke atas contoh. Dan kalau dia mengecut, dia akan jadi lebih kecil lah, dia akan jadi kendun. Okay, jadi kalau kamu masih ingat, kalau kita ada contohnya kelalang kon macam ni. Okay, kelalang kon macam ni, kita akan ada salur kaca. Okay, so dalam salur kaca ni kita ada cecair berwarna. So contohnya kalau cikgu ada letak cecair berwarna dekat sini. Okay, lepas tu cikgu panaskan. Cikgu panaskan benda ni, cikgu letakkan haba. Okay, cikgu letakkan haba dekat atas. So bila haba terkena dekat kelalang kon ni, okay, cecair dekat dalam ni dia akan mengembang. Okay, mengembang. Dia akan mengembang, so dia akan naik. Dia akan naik ke atas. Okay, dia akan naik ke atas. So dia akan naiklah ke atas. Tu kalau kita letakkan haba. Tapi contoh kalau kita letakkan contohnya kalau kita letak ais, okay, kalau kita letak ais, inilah soalan dia kalau kita letak ais. So kalau kita letak ais, sini adalah ais, contohnya ni ais, okay, ais, okay, ais. So contohnya kalau kita letak ais, sini adalah kita punya apa tu nama dia? Kita punya warna, okay, kita punya cecair yang berwarna. Okay, cecair yang berwarna. Kalau sejuk, dia akan mengecut. Maksudnya bila dia sejuk, dia akan mengecut. So dia akan turun ke bawah. Okay, dia akan mengecut, so dia akan turun ke bawah. Jadi kamu kena ingatlah benda ni tahun 5. Kalau kamu panaskan sesuatu, dia akan kembang. Okay, dia akan kembang. Macam contohnya balon udara. Okay, balon udara kalau kamu pernah tengok. Kalau kamu pernah tengok macam mana balon udara kena buat, dia akan bakar. Okay, dia akan bakar. Sentiasa akan ada api. So maksudnya kita kembangkan udara. So yang ni kalau panas dia akan mengembang dan dia akan ke atas. Tapi kalau kita sejuk, okay, kita sejukkan, contohnya kita letak ais, dia akan mengecut. So, bila dia mengecut, dia akan turun ke bawah. Okay, sebab itulah 21 jawapan dia adalah C. Okay. Arus cecair di dalam salur kaca akan menurun. Dia akan ke bawah sebab dia mengecut. Okay, sebab itulah jawapan 21 adalah C. Okay, jawapan 21 adalah C. 22, Raja 14 menunjukkan dua jenis bahan.
dua jenis bahan, kita ada tin sardin. Okay, so antara berikut yang manakah mempunyai sifat bahan yang sama dengan bahan P dan juga Q. Okay, bahan P dan juga Q. So ni adalah tentang ini adalah tentang asid dan juga alkali. So asid dan juga alkali adalah tahun 5, okey, adalah tahun 5 juga kamu belajar asid dan juga alkali. Okey, asid dan juga alkali. So asid dan juga alkali, asid ni adalah apa-apa yang masam dan juga alkali ni adalah benda yang pahit. Okey, benda yang pahit macam kopi, asid contohnya macam benda yang masam contohnya macam limau. Okey, jadi 22 kita kena cari apakah yang asid, apakah P dan juga apakah Q. Okey, so untuk 22 ni kita akan sambung dekat yang seterusnya, jawapan dia adalah C. Okey, 22 nanti cikgu akan sambung ke video seterusnya, jawapannya adalah C. Okey, sebab salah satu adalah bersifat alkali dan satu adalah bersifat asid. Ini adalah manggis sebenarnya dia adalah asid dan baking powder adalah pahit, jadi dia bersifat alkali. Jadi kamu kena carilah apa lagi contoh lain yang asid, apa lagi contoh lain yang alkali. Okey, so nanti kita akan sambunglah dekat video yang seterusnya.